Pembentangan bajet 2017 oleh Perdana Menteri pada 21 Oktober lepas sehinggalah pembentangan kali kedua usul rang undang-undang persendirian bagi meminda Akta Mahkamah Syariah bidang kuasa jenayah ataupun dikenali sebagai RUU 355 oleh anggota Parlimen Marang yang juga Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang. Banyak yang telah kita saksikan dalam tempoh 6 minggu bersidang bagi ahli-ahli Dewan Rakyat untuk mesyuarat ketiga penggal keempat Parlimen ke-13. Dan sesi kali ini juga merupakan sesi pertama pelaksanaan waktu pertanyaan menteri MQT yang memberi peluang kepada ahli Dewan untuk bertanya secara spesifik isu terbaharu ataupun isu mutakhir yang memerlukan penjelasan menteri yang diberikan dalam tempoh 30 minit. Persoalannya, apakah kematangan berpolitik sudah dicapai oleh wakil-wakil rakyat dalam menangani ataupun menjuarai isu-isu yang berbangkit di kawasan masing-masing. Dan persoalan ini saya kemukakan hari ini kepada Ahli Parlimen Tenem, Datuk Raimi Unggi. Datuk, persoalan yang sewajarnya ini yang dinantikan oleh rakyat-rakyat di seluruh negara, nak tahu adakah wakil-wakil rakyat mereka sudah menemui satu titik kematangan dalam berpolitik di negara ini? Ya, pada kali ini sesi kali ini seperti biasa setiap tahun sesi penggal yang ketiga itu menjadi sesi yang begitu menarik kerana waktu itulah di mana ahli-ahli parlimen sama ada di pihak kerajaan dan juga pihak pembangkang akan membahaskan ataupun akan memutuskan bajet untuk tahun hadapan, yang mana saya fikir suatu yang menjadi suatu kemestian kepada setiap ahli-ahli parlimen, di mana mereka akan berbahas sama ada ingin melihat peranan kerajaan, usaha kerajaan dan juga masalah-masalah di kawasan yang dikemukakan pada waktu itu di peringkat dasar dan juga di peringkat jawatan kuasa. Dan saya melihat ramai di antara kami secara keseluruhannya telah berbahas dengan begitu bersemangat, dengan begitu berapi-rapi, apatah lagi next year akan adanya ura-ura pilihan raya yang ke-14. Saya fikir soal kematangan ahli-ahli parlimen ini sentiasa lively, sentiasa wujud di kalangan-kalangan ahli-ahli parlimen untuk memastikan bukan saja peranan itu dapat dimainkan di kawasan sahaja, tetapi ianya dapat dimanfaatkan di peringkat dalam Dewan Parlimen itu sendiri. Datuk, saya kemukakan persoalan itu kerana Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Pandika Amin Mulia beberapa kali untuk sesi kali ini mengingatkan ahli parlimen agar mematuhi peraturan mesyuarat sedia ada, agar tidak menggunakan peraturan mesyuarat sebagai helah untuk membolehkan mana-mana ahli parlimen untuk bangun berhujah dalam Dewan Rakyat meskipun isu berkenaan sudah diperjelas speaker atau timbalannya sebelum ini. Jadi selain daripada itu, beberapa kali juga peringatan telah diberikan untuk ahli parlimen menghormati peranan beliau sebagai speaker, dan ini berbangkit apabila banyak insiden-insiden yang kita sendiri lihat di Dewan membabitkan kedua-dua belah pihak. Jadi di pihak Datuk sendiri melihat perbahasan kali ini, apa saja yang dibangkitkan oleh mana-mana ahli parlimen untuk sesi kali ini, coraknya? Saya melihat menjadi kebiasaan, menjadi satu trend pula apabila ada di antara usul-usul walaupun telah dimutamatkan di dalam kamar speaker itu sendiri, masih lagi insist lagi ada di kalangan ahli-ahli yang berhormat yang cuba untuk membawa ke dalam Dewan. Pada pandangan saya, walaupun telah beberapa kali telah ditegur oleh yang berhormat Tan Sri Speaker, Datuk Sri Speaker kita, timbalan Speaker, berkenaan dengan usul-usul yang telah dikemukakan dan telah diputuskan tak perlu dibawa di dalam Dewan yang telah diputuskan di kamar. Ini cuba menarik perhatian sebenarnya untuk menunjukkan bahawa ada di antara usul-usul itu yang tidak perlu dibawa di dalam Dewan, tak perlu diputuskan. Karena saya fikir pada hemat saya ada beberapa isu itu tidak menjadi perkara penting sangat untuk kita bahaskan di dalam Dewan. Kerana pada masa yang sama
kita melihat aturan mesyuarat dalam Dewan, banyak perkara-perkara yang perlu diputuskan pada hari yang sama. Sebab itu kita melihat masa di Dewan amat terhad. Dan kadang-kala ingin saya nyatakan di sini, kita terpaksa bermesyuarat sehingga lewat pagi. Itu yang melengahkan masa. Itu yang telah menjadi salah satu faktor melengahkan masa. Kalau saya nak kongsikan bersama pada hari ini, kita bukan bertugas di kawasan. Tetapi sebagai ahli berhormat, kita akan bekerja, akan bertugas di Dewan untuk membawa masalah-masalah rakyat di kawasan dan juga memutuskan beberapa perkara-perkara penting seperti rang undang-undang yang hari-hari dibahas oleh setiap ahli-ahli parlimen yang ada di Dewan untuk kepentingan rakyat. Saya fikir hari ini tugas sebagai seorang wakil rakyat dalam persediaan PRU nanti akan dilihat semula oleh rakyat, terutama kepada bukan saja kepada parti itu sendiri, bagaimana parti itu dapat mendukung, dapat menyelesaikan masalah-masalah, tetapi personality ahli-ahli berhormat itu sendiri juga dilihat untuk supaya dapat mempercerminkan parti yang diwakilinya dapat melaksanakan tugas sepanjang tempoh ianya menjadi wakil rakyat setelah dipilih. Jadi saya fikir hari ini rakyat hari ini bijak memilih dengan adanya ledakan media sosial yang begitu orang cakap begitu besar sekali, tanpa batasan. Saya fikir rakyat, kita serahkan kepada rakyat supaya pengdemokrasian yang kita angkat selama ini akan dapat dipelihara. Dan sememangnya saya ingin kongsikan bersama apa yang telah dilaksanakan di dalam negara kita, demokrasi yang begitu bagus dan begitu baik. Dan dalam keadaan politik semasa, Datuk, pastinya rakyat yang menilai itu akan memberikan tanggungjawab yang lebih besar kepada seorang wakil rakyat. Hubungan antara wakil rakyat dengan penduduk di kawasan, dengan masyarakat juga amat penting. Sebab itulah perlunya ada hubungan seperti itu, seperti connectivity ataupun kerjasama dan juga percakapan, perhubungan dalam media sosial dan sebagainya. Adakah persediaan ke arah PRU 14 ini, wakil-wakil rakyat sedia ada ini, ke arah itu? Saya melihat bahawa kita sekarang telah melihat di hadapan kita dengan ledakan media sosial yang begitu luas sekali. Saya percaya bukan saja hari ini. Perkara ini telah berlaku pada masa-masa yang lepas dan di mana pada pandangan saya sebagai wakil rakyat, saya telah memulakan sejak mula lagi untuk supaya orang di kawasan mana-mana pihak jelas dan melihat bagaimana peranan wakil-wakil rakyat ini bergerak. Contoh di kawasan, contoh di parlimen sendiri, even saya sendiri di parlimen pun ada soalan-soalan yang saya postkan dalam media sosial supaya rakyat di sana mengetahui apa yang telah dibawa oleh wakil-wakil rakyat. Begitu juga dengan perbahasan-perbahasan kita. Berakhirnya persidangan Dewan Rakyat untuk penggal kali ini bermakna mungkin selalunya kebiasaannya lah dalam bulan Mac akan berlangsung semula persidangan Dewan Rakyat. Transformasi yang telah pun berlaku dan mungkin akan dilakukan selepas ini, transformasi sebagaimana yang Datuk melihat akan berlaku dalam institusi tertinggi negara? Yang penting pada saya apabila pembaharuan yang telah dilakukan oleh Yang Berhormat Tan Sri Speaker Tan Sri Pandikar Amin kita untuk melihat transformasi parlimen supaya dapat diolah dan melihat ahli parlimen itu, kita mahu supaya peranan, peluahan, apa yang telah dibahaskan oleh setiap ahli parlimen, pihak kerajaan dapat menanganinya dengan bijaksana. Kita tidak mahu sepanjang persidangan ini kita lihat banyak perkara-perkara yang berlaku di luar parlimen sehingga kan boleh mengganggu perjalanan ahli-ahli parlimen masuk ke dalam dewan. Kita ada perimpunan di luar dewan. Saya fikir perkara-perkara seperti ini pihak kerajaan, pihak parlimen perlu menanganinya dengan bijaksana. Supaya perjalanan persidangan setiap penggal
parlimen dapat dilaksanakan dengan lancar. Okey, perbincangan bersama dengan Datuk Remy Onggi yang merupakan ahli Parlimen Tenem menutup tirai perbincangan bersama YB setelah 24 kali kami bersiaran sejak bermulanya persidangan Dewan Rakyat untuk sesi kali ini pada 17 Oktober. Jadi berakhirnya persidangan Dewan Rakyat untuk mesyuarat ketiga penggal keempat Parlimen ke-13 bermakna selepas ini Dewan Negara pula akan mula bersidang pada 5 Disember untuk tempoh 10 hari hingga 21 Disember. Saya Hani Muhili, salam hormat.